أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat yang dikasihi, dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur alhamdulillah kita dapat berada bersama-sama pada malam ini insya-Allah untuk suatu majlis ilmu, sambungan daripada pengajian kita menerusi tadabbur daripada surah-surah dalam juzuk Amma, juzuk yang ke-30 dalam mushaf Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah malam ni kita akan menyambung tadabbur masih lagi dalam surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj pada ayat yang ke-17, mulai ayat yang ke-17 insya-Allah. Jadi ala kulli hal, sama-samalah terlebih dahulu kita memulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi pernah menyatakan tentang akan datang suatu zaman yang mana dunia Islam, masyarakat Islam, tamadun Islam yang dibina semula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermulanya dakwah Nabi di Mekah sampailah hijrahnya Nabi ke Madinah. Kemudian Islam itu terus berkembang sampailah kepada hari ini dan insya-Allah sampailah kepada sebelum berlakunya kiamat. Tetapi dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan di antara punca kenapa dunia Islam itu menjadi sasaran pemusnahan ataupun menjadi sasaran kedengkian, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengki kepada dunia Islam sehinggalah mereka nekat untuk menghancurkan Islam dengan usaha mereka memerangi Islam itu sama ada secara perang fizikal maupun perang yang sebenarnya hari-hari kita lalu, iaitu perang serangan daripada sudut spiritual, serangan daripada sudut bagaimana mereka melalaikan kita sedikit demi sedikit sehinggalah tanpa kita sedar, mungkin sehasta demi sehasta, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, tanpa kita sedar kita telah mengikut ataupun tasyabuh kepada agama mereka tanpa kita sedari. Jadi ada dalam satu hadis Nabi SAW riwayat Zainab binti Jahshi, salah seorang isteri baginda Rasulullah SAW yang bernama Zainab binti Jahshi. Abang kepada Zainab ni namanya Abdullah bin Jahshi, seorang panglima
seorang pahlawan Islam yang pernah mendapat gelaran Amirul Mukminin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan disebabkan keberaniannya, dia adalah antara tentera yang terawal yang pernah bertindak sebagai wakil Madinah. Sebelum pada akhirnya nak jadi peperangan Badar tu, dia di antara orang yang terawal yang cuba menjadi ketua dan juga berusaha untuk menyelamatkan harta orang-orang Muhajirin daripada terus diperdagangkan sama ada ke Syam ataupun ke Yaman. Tu abang dia. Tapi Zainab binti Jahsy ni adalah isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ada satu hadis yang mana beliau pernah berkata, kata Zainab binti Jahsy, qalat inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba futiha al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ihami wallati taliha faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahliku wa fina as-salihun qala na'am idza kathura al-khabathu. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Zainab binti Jahsy telah meriwayatkan, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika masuk dalam rumah. Nabi masuk dalam rumah dalam keadaan yang cemas. Bukan dalam keadaan Nabi cakap tu dalam keadaan yang tenang, tidak. Nabi masuk rumah tu, kata Zainab binti Jahsy, dalam keadaan yang agak mencemaskan, seolah-olah terburu-buru untuk mengatakan sesuatu. Maka dalam keadaan Nabi cemas tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi zikir dulu. Dalam hadis ini, matan hadis ini dimulakan dalam keadaan Nabi sedang berzikir, sedang bertahlil, sedang mengucapkan la ilaha illallah. Wailul lil arabi, celakalah bagi bangsa Arab, celakalah bagi bangsa Arab daripada kejahatan yang sudah hampir menimpa kepada mereka. Maka pada hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu hadis ini diriwayatkan, waktu hadis ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini telah terbuka daripada dinding Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Nabi menunjukkan dengan isyarat di antara dua jari, seolah-olah yang Nabi nak maksudkan memang saat itu sudah semakin hampir. Kerana kita tahu antara tanda-tanda besar kiamat bila mana yang 6 tanda-tanda besar kiamat ni, antara salah satu daripadanya ialah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan juga Ma'juj, dua kaum yang akan mendatangkan persengketaan, yang akan membawakan fasad, kerosakan yang begitu teruk di atas muka bumi ini. Sampaikan pada waktu itu akan berlaku kesengsaraan, makan, minum semua tak ada waktu tu. Nabi kata dinding itu telah pun terrobek, maksudnya telah pun dilobangkan dalam keadaan sebesar ini, kata Nabi SAW. Dan keadaan Nabi SAW tu, Nabi menunjukkan dengan isyarat seperti bulatan, kata Zainab binti Jahsy. Bulatan macam ni, itulah besarnya dinding, yang mana penceritaan kalau kita tengok dalam kisah seperti mana kita tahu dalam surah Al-Kahfi lah, yang menyatakan tentang bagaimana ia dibina di antara dua buah gunung, yang mana Ya'juj dan juga Ma'juj takkan dapat melepasi gunung tersebut. Dan kalau mereka dapat meruntuhkannya dan mereka akan menembusinya, maka mereka akan menyerang seluruh dunia dan akan berlaku kacau bilau dengan disebabkan dua puak ni, iaitu Ya'juj dan juga Ma'juj. Maka Zainab binti Jahsy pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi menceritakan hadis itu dalam keadaan yang cemas, Zainab pun tanyalah, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa? Apakah kita ni akan binasa ya Rasulullah? Sedangkan dalam kalangan kita ini masih ada orang-orang yang soleh. Sebab waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Zainab binti Jahsy, waktu tu di Madinah tuan-tuan, bukan di Mekah. Di Madinah ni maknanya konteks Islam waktu tu, Islam dah berkembang dah. Islam telah pun menakluk Makkahul Mukarramah selepas daripada Fathul Mekah. Maknanya Islam memang tengah berkembang, bukan baru nak start. Bukan masa di Mekah. Masa di Mekah tu baru nak mula lagi. Tak ramai lagi orang memeluk Islam waktu tu. Tapi di Madinah waktu itu, bila mana Rasulullah sebutkan hadis ini, waktu tu terkejut Zainab binti Jahsy, sebab Nabi menyebutkan tentang peristiwa yang akan berlaku. Sedangkan waktu tu orang yang soleh ramai. Dan ya Rasulullah, boleh ke peristiwa itu berlaku? Maknanya serangan Ya'juj dan juga Ma'juj itu akan berlaku, sedangkan adanya dalam kalangan kita ni orang-orang yang soleh. Itu Zainab binti Jahsy dia sebut zaman tu.
Kita ni maknanya 1400 tahun yang daripada hadis itu disebutkan, maknanya lebih dekat lah kan, wallahu a'lam, makin besar lah lubang yang telah dibuat oleh Ya'juj dan juga Ma'juj sehingga membolehkan mereka tembus dan akan mendatangkan kacau bilau kepada seluruh dunia. Jadi bila Zainab bertanya, bila kita ni dalam konteks adanya orang-orang yang beriman yang ramai, tak payah sebutlah, memang ramai sangatlah orang yang tingginya iman pada waktu itu sampai mereka sanggup korbankan nyawa dan sebagainya. Tapi bila Zainab bertanya macam tu kepada Rasulullah, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ialah penutup kepada hadis ini. Maka Nabi bersabda, ya, serangan daripada mereka, kebahayaan yang dibawa oleh mereka itu akan berlaku juga bila mana kejahatan tu dah terlalu banyak di atas muka bumi. Kalau sampai kepada satu zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu zaman yang mana orang Islam pada waktu itu, walaupun kita kata maksiat banyak dan adanya orang-orang soleh pun banyak yang mendoakan, ya Allah, orang yang buat maksiat ni kau ampunkanlah mereka ya Allah. Kita orang ni akan mendoakan, ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Kalau zaman tu contohnya orang soleh ramai, tapi dalam masa yang sama orang yang buat maksiat jauh lebih ramai. Yang mana kita istilahkan orang-orang yang soleh inilah tuan-tuan sebenarnya yang menjadi penyelamat. Di saat musibah Allah nak turunkan kepada satu kaum, tapi bila mana ada doa daripada orang-orang yang soleh, sebab itu musibah tu terangkat. Dia tak menjadi satu ancaman yang membahayakan lah. Sebab itu kita kena bersyukur dengan adanya orang-orang soleh. Musibah yang lebih berat yang patut Allah turunkan kepada kita yang banyak dosa ni, tapi Allah Ta'ala kurangkan. Sebab itu kita kena bersyukur dengan ulama-ulama yang ada, khususnya di negara kita lah. Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan keharmonian kan? Dalam keadaan kita maksudnya dalam keadaan yang terkawal, keamanan yang terkawal, dengan berkat ada doa ulama-ulama itu tadi. Tapi Nabi sebut kebahayaan fitnah yang datang daripada dua puak ini tetap akan masuk ke dalam tempat yang mana bila mana kejahatan terlalu banyak di atas muka bumi ini, bila mana perkara-perkara yang kerosakan tu berlaku terlalu banyak, bila mana berlakunya maksiat-maksiat yang tak ada orang tegur, bila mana berlakunya normalisasi. Hari ni kita guna istilah tu. Banyak maksiat-maksiat yang hari ni kita tengok depan mata seolah-olah dinormalkan. Bila diam kan, maksudnya maksiat tu didiamkan, tak ada orang nak tegur dan sebagainya. Orang pun macam seolah-olah kata, alah biasalah tu. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Sebenarnya bila setiap kali kita mendengar perkhabaran maksiat sedang berlaku, satu benda yang rosak telah berlaku, kita sepatutnya mengucapkan istighfar. Jangan kita normalkan lidah kita kata biasalah tu. Na'udzubillah, jangan sampai lidah kita sebut macam tu. Sebab itu bila kita dengar, macam kita baca surat khabar ke, kita dengar berita-berita di internet dan sebagainya tentang musibah-musibah yang berlaku, kan, kejahatan-kejahatan yang berlaku, hendaklah kita sentiasa berta'awuz. Sunnahnya begitu. Bila kita dengar benda-benda yang tak sedap didengar, berita-berita yang tak sedap didengar, contoh macam-macam lah. Kalau kita buka surat khabar hari ni kan, seorang pelajar dia kata 3 telah dirogol, kemudian mayatnya dibakar. Astaghfirullahalazim. Jangan kita kata alah biasalah tu, dulu pun ada juga kes macam tu. Jangan. Kadang-kadang kita normalisasikan menyebut, dalam keadaan kita kata biasalah tu. Jangan sampai kita sebut macam tu, jangan sebut, tuan-tuan. Sebutlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, lindungilah aku dan juga keluarga aku daripada bala bencana ataupun musibah kejahatan yang macam tu. Jangan bagi kami terlibat. Kalau kita tengok belakangan ni kan, banyak sangat kes bunuh diri. Banyak sangat, tuan-tuan. Tiap-tiap minggu mesti ada. Kan, orang hari ni mungkin ada yang hidup tertekan, hidup dalam keadaan penuh dengan masalah dan tak ada orang nak bimbing dia. Tetapi kita kena ingat, dunia ini adalah satu zaman yang mana dia akan datang kepada satu zaman yang lain, yang mana fitnah tu akan semakin banyak. Fitnah yang kita hadap tahun 2022 ni, kalau anda kata Allah panjangkan usia bumi kita ni sampai 2040, 2050, kita tak tahu pula bahaya macam tu, zaman macam tu macam mana. Setara yang ada pada hari ni 2022 dengan media sosialnya, dengan macam-macamnya, pun kita rasa macam teruk dah. Apatah lagi kalau Allah panjangkan usia bumi ni sampai 30 tahun akan datang, 50 tahun akan datang. Hasbunallahu ni'mal wakil. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk terus kita bawa agama ni dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Jadi demikianlah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna kata kesimpulan daripada hadis ini, bila mana kerosakan tu berlaku terlalu banyak, walaupun zaman tu ada je ulama mungkin 2-3 orang yang doa, ya Allah jangan timpakan musibah kepada negeri kami, kepada negara kami, tapi musibah akan turun juga ke tempat tu. Sebab tak mampu nak tampung dah. Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dah beyond the limit. Maknanya Allah tak nak ampunkan dah, nak turunkan azab.
Cuba kita tengok kan, contohnya kita ambil contoh paling mudah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa Nabi berdakwah ke Taif lah, kepada Bani Thaqif kan, dia Taif kan. Dia orang tolak dakwah Nabi sampai upah budak-budak balik batu pada Nabi. Bayangkan Nabi jalan kaki 90 km daripada Mekah nak pergi ke Taif, 90 km. Balik macam tu je, dalam keadaan berdarah tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi berdoa nak dongak ke langit, Nabi ternampak kelibat malaikat. Malaikat offer lagi, kalau ada, ya Rasulullah, kami cuma nak tunggu engkau kata on je, boleh ke tidak? Tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditimpakan mana-mana dua gunung yang besar untuk dihempapkan kepada Bani Thaqif yang berada di Taif. Maka Nabi kata, ampunkanlah mereka ya Allah, aku berharap kan, kalau bukan mereka, mudah-mudahan anak cucu mereka, maknanya waris keturunan mereka, satu masa akan datang akan beriman sepenuhnya, sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita tengok, maknanya kalau ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, musibah tu akan berlaku terus. Tapi kita hari ini hidup, kita kena bersyukur sebab ada orang-orang yang soleh yang mendoakan, yang mana pada akhirnya tidaklah berlaku musibah yang terlalu besar kepada kita. Jadi sebab itu sama-sama untuk kita bermuhasabah, kita kena sentiasa berdoa, dalam masa yang sama kita kena sentiasa memperbanyakkan amalan kita. Mudah-mudahan itu menjadi asbab kepada Allah turunkan rahmat kepada kita semua juga, insya-Allah. Baik, kita lihat pada ayat ke-17, sambungan daripada surah Al-Buruj, insya-Allah. Kalau dalam pengajian kita pada hari Ahad yang lalu, kita telah membicarakan tentang Al-Buruj. Surah Al-Buruj ni maksudnya surah yang menceritakan tentang, dia bermukadimah dengan tentang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Al-Buruj, iaitu gugusan bintang di langit. Yang mana kalau kita lihat daripada sudut kajian, bintang-bintang di langit ni mempunyai pelbagailah manfaat yang diberikan kepada manusia. Contohnya sebagai penunjuk arah, kan, orang-orang zaman dulu macam itulah cara mereka bermusafir, dengan melihat kepada gugusan bintang di langit. Dan kita juga telah bercerita tentang kisah Ashabul Ukhdud, dan kita juga telah bercerita tentang ganjaran bagi orang-orang yang kafir, yang menolak agama Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, dan juga ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Ganjaran bagi orang-orang yang beriman yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam kehidupan dunia ini mereka terpaksa menempuh sedikit laluan yang sukar. Bukan sikit lah, kadang-kadang banyak, kadang-kadang rasa nak give up. Tapi itulah kehidupan beragama ini, dia memerlukan kepada kesabaran. Dan bila mana kita sabar, wabasyiris sabirin, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada banyak tempat dalam Al-Quran, nantikanlah kabar gembira yang aku akan berikan kepada orang-orang yang sabar. Mereka yang sabar dalam kehidupan mereka, Allah Taala akan bagi kabar gembira yang terbaik untuk mereka. Baik, kita lihat pada ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. Kalau sempat kita akan masuk juga pada surah yang baru, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Baik, ini bermula ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Sebelum daripada ayat yang ke-17, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman fa'alul lima yurid, yang mana Allah tu dia mempunyai kuasa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Kalau sesuatu itu memang Allah Taala kehendaki, maka tak ada sesiapa yang boleh menghalang kekuasaan Allah. Kita contoh dalam hidup kita, kita boleh merancang. Kita punya plan macam ni. Masa zaman muda plan kita macam ni. Bila dah masuk pertengahan antara muda nak masuk kepada usia emas, plan kita macam tu. Masa kita dah masuk usia warga emas, usia kita punya plan macam ni. Kita boleh merancang. Tapi kita kena ingat, wa makaru wa makarallah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kamu nak rancang-rancanglah. Tapi kena ingat, wa makarallah. Allah tu yang maha merancang. Kamu duk rancang, tetapi Allah juga Tuhan yang terlebih dahulu merancang daripada kamu. Wallahu khairul makirin. Dan ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebaik-baik perancang. Ada kalanya perancangan yang kita buat itu bergerak seiring dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya apa yang kita rancang Allah Subhanahu Wa Taala tak makbul. Kadang-kadang apa yang kita doakan, dia ada tiga je. Sama ada Allah makbulkan terus, waktu tu juga Allah makbulkan. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan tetapi lambat sikit. Mungkin lepas tahun, lepas 2 tahun, lepas 2-3 minggu contohlah, paling cepat pun. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak makbulkan sebagaimana yang kita nak.
Contoh kalau kita bercita-cita nak jadi jurutera, Allah Ta'ala tak makbulkan. Mungkin kerana kerjaya itu tak sesuai dengan kudrat, situasi, fizikal kita dan sebagainya. Maka ada pekerjaan yang lain yang sesuai. Maka Allah Ta'ala berikan kita juga pekerjaan walaupun tak seiring dengan kehendak asal kita. Dan macam-macam contoh lagi lah, kan? Sebab itu kalau tanya orang yang mungkin pada zaman dia masuk universiti, dia nak jadi engineer, tapi tengok-tengok dia jadi cikgu sekolah, ataupun dia jadi apa-apalah profession pekerjaan yang sesuai dengan dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan nikmat kepada seseorang hamba tu sesuai dengan kehendak dan juga sesuai dengan kudrat yang ada pada seseorang. Sebab itu kita tengok kehidupan kita ni comel dah. Allah Subhanahu Wa Taala dah aturkan cantik, kan? Dah aturkan begitu cantik, dan kita cuma menjalankan sunnatullah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang hal ataka hadithul junud, sudah sampaikah kepada kamu tentang berita, iaitu tentang bala tentera, iaitu penentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran secara seninya tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ni banyak menghadapi cabaran dakwah. Di Mekah Nabi ditentang dengan keras oleh orang Quraisy. Kalau di Madinah Nabi ditentang secara halus oleh golongan munafik. Munafik di Madinah. Adapun di Mekah ni penentang yang on the spot lah, maknanya mereka akan menentang secara berdepan. Mereka apa-apa yang mereka tak puas hati dengan Rasulullah, mereka akan menyuarakan secara berdepan. Tak ada sorok-sorok waktu tu. Tetapi banyaklah ujian dakwah Nabi SAW yang kadang-kadang Nabi pun tak mampu nak hadap. Maka Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku nasihat, berikanlah aku tausiah yang akan menguatkan aku dalam berdakwah. Banyaklah. Antaranya kita tengok peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj pun satu hadiah daripada Allah. Nabi pernah rasa down, kan? Rasa macam nak berdakwah tu, rasa macam malas nak berdakwah. Sebab dalam tahun yang sama Nabi meninggalnya dua orang yang paling Nabi sayang, Abu Talib dan juga Siti Khadijah. Kan? Dalam tahun yang sama meninggal. Jadi Nabi rasa pernah satu keadaan tu macam malas nak berdakwah. Bukan malas tapi sedih. Sedih yang menjadikan tidak ada semangat nak berdakwah. Jadi bila Allah Ta'ala hadiahkan Isra Mi'raj, Nabi bila turun balik ke bumi tu, seolah-olah jiwanya, semangatnya berubah 180 darjah. Daripada drop nak hampir kepada macam kalau kita kata bateri tu 0% tu, dia akan cas 100% terus, 200%. Itulah yang Rasulullah rasa. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kadang-kadang dalam Quran tu kita tengok banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab dia penguat untuk Nabi Muhammad. Sekaligus dia penguat kepada sahabat-sahabat Nabi yang menyambung dakwah Nabi, dan penguat kepada orang Islam sampailah zaman kita, sampailah hari kiamat. Maka Allah Ta'ala berfirman, Fir'aun wa Thamud, pada ayat yang ke-18. Wahai Muhammad, sudah sampaikah kepada kamu tentang berita penentang-penentang agama, yang mana mereka ni ada bala tentera mereka, yang mana di antaranya kisahnya Fir'aun wa Thamud. Zaman yang berbeza. Fir'aun zaman Nabi Musa AS, kan, penentang kepada Nabi Musa. Nabi Musa ni si ada assistant, abangnya Nabi Harun. Pada asalnya Nabi Musa ni tidak fasih, pelat lah, bila bercakap tu pelat. Tapi Nabi Harun ni, dia seorang yang sangat fasih, dan dia mampu menyampaikan apa yang Nabi Musa nak cakap, dia akan sampaikan dengan terang. Itu dia penolong Nabi Musa AS. Sebelum pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman dalam Al-Quran, mengajarkan doa untuk dibaca oleh Nabi Musa AS. Lepas tu lidahnya pulih dan dia boleh bercakap dengan kefasihan dia. Allah Ta'ala mengajarkan dengan yang doa kita baca tu lah, yang kita ajar anak-anak kita, ajar anak-anak murid kita. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Hilangkanlah, keluarkanlah simpulan yang ada pada lidah aku, ya Allah. Yafqahu qawli, supaya mereka dapat faham apa yang aku cakap. Jadi Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun ni, kalau kita ikut riwayat dalam sirah, dinyatakan hampir dalam antara 9 ke 11 mukjizat, semata-mata untuk menentang Fir'aun, yang telah dipamerkan, yang telah ditunjukkan kepada Fir'aun macam-macam mukjizat. Tapi akhirnya Fir'aun tidak beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Bahkan mengisytiharkan perang lah kepada Nabi Musa dan juga orang bawah Nabi Musa, iaitu Bani Israel ni, Bani Israel yang ramai yang ikut Nabi Musa AS. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kematian Fir'aun itu dalam keadaan yang kita kata menyedihkan lah, dalam keadaan yang dia lemas, dalam keadaan yang dia tidak mampu untuk berenang kerana barang-barang ataupun pakaian yang sangat berat pada waktu itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah meninggalkan kesan yang sampai hari ini kita boleh lihat. Kita boleh lihat kekuasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan mukjizat kepada Nabi Musa AS. Kita boleh lihat Fir'aun ni bahawasanya satu makhluk yang sampai hari ini disebut namanya,
Kerana orang yang pernah menderhaka kepada Nabi Musa AS, yang paling teruk benda yang dia buat ialah dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa Thamud, Firaun tu zaman Nabi Musa. Adapun wa Thamud ialah pada zaman Nabi Saleh. Zaman Nabi Saleh alaihi salam, yang mana kalau kita tengok ada satu bandar lah zaman Nabi Saleh ni yang kita sebut sebagai Madain Saleh. Tempat pertempatan pada zaman kaum Thamud tu lah. Sebab kalau kita lihat kawasan dia, kalau tuan-tuan pergi Madinah, kita bermusafir ke utara Madinah lebih kurang dalam 300 ke 400 km. Di situlah terletaknya Madain Saleh. Madain Saleh ni bandar Nabi Saleh alaihi salam lah, yang mana kaum yang Nabi Saleh berdakwah ialah kaum Thamud. Kalau kita free pergi ke Haramain, Mekah ataupun Madinah lah. Kalau kita ada hari free, kalau kita macam ada hari yang kita macam nak menuntut ilmu sikit, pergilah naik teksi ke Ujroh dan sebagainya, pergilah sampai ke Madain Saleh tu. Kita ambil ibrah, kita nak tahu tentang bagaimana kejahatan manusia, kederhakaan kepada Nabi masing-masing yang membawa kepada mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan azab yang begitu berat. Jadi bila Allah Taala sebut Fir'aun wa Thamud, dia dua kelompok zaman yang berbeza. Fir'aun zaman Nabi Musa, Thamud zaman Nabi Saleh alaihi salam. Apa kisah Nabi Saleh? Kalau secara ringkas yang boleh kita sebut, Nabi Saleh ni dakwah kepada kaum dia, tak nak dengar kaum dia. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat. Ada seekor unta yang begitu besar yang keluar daripada gunung, keluar daripada tanah tu, keluar daripada tanah gunung ni sampai merekah, sampai unta tu seekor je, tapi boleh memberikan manfaat. Susunya itu boleh memberikan manfaat kepada satu qaryah yang besar pada waktu itu. Tapi tindakan daripada kaum Thamud, tindakan daripada kelompok-kelompok kecil mereka, ada sebahagian waktu itu iri hati, dan mereka mengambil tindakan untuk membunuh unta tersebut. So manfaat pun hilang lah. Bila manfaat hilang, bukan takkan manfaat hilang, kemurkaan Allah pun datang, dan Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka dengan gerak gempa bumi yang menghancurkan mereka semua sekali. Jadi bila mana dah terlalu teruk kejahatan, kita kata benda-benda kerosakan yang berlaku di atas muka bumi, kita jangan ingat. Sebab ada orang pada zaman hari ni dia ingat, aku buat benda jahat tak ada jadi apa pun. Kan tuan-tuan, kita pun sedih kan, hari tu kita cerita apa? Kan ada orang yang pergi ke Haramain, yang perempuan pakai pakaian ihram, kan, wallahu alam lah, tomboy ke apa, wallahu alam lah, tapi pakai pakaian ihram tu dah tahu memang benda tu benda salah, benda yang tak boleh buat. Kita kena balik kepada fitrah kita, kan, kena pakailah pakaian yang untuk orang perempuan. Kalau untuk orang lelaki, dia tak boleh pakai pakaian orang perempuan. Ni tidak, benda-benda melampau yang dia buat, yang dia dah normal buat dekat Malaysia ni, dia bawa sampai ke sana juga. Kan, yang lelaki yang memang jantina asalnya lelaki pergi pakai pakaian perempuan dan buat umrah sebagai jemaah perempuan pada hari lelaki. Ini kita tengok teruk betul lah. Kalau dah sampai ke Haramain, dah sampai ke depan Kaabah pun nak buat juga maksiat, na'udzubillah. Kita tak tahu nak cakap kerosakan yang macam mana lagi dah, kan. Dan ada pula dia kata apa? Dia pernah kata, saya tengok saya pergi ke Mekah, saya pakai pakaian orang perempuan, tapi Allah tak bagi azab pun kat saya. Ni kita kata bahaya ni. Sebab Allah Taala firman dalam Al-Quran, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Janganlah kamu duk ingat Allah Subhanahu Wa Taala itu lalai daripada memberikan hukuman kepada orang yang berbuat kezaliman. Jangan ingat Allah lalai. Allah Taala perhati je. Tunggu masa sahaja musibah tu akan datang. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan musibah, kan, dengan bankruptnya harta yang ada, dengan jadi nama tu buruk dan orang lain mencaci kita, fitnah pada nama kita menjadi sangat buruk, waktu itulah kita rasa macam habis. Itu baru dunia, kan, baru dunia, belum lagi azab dekat akhirat. Dunia pun kadang-kadang tak mampu nak tampung. Ada antara dosa-dosa ni tuan-tuan yang mana kalau kita buat, ada yang disegerakan balasan di dunia, ada yang akan diberikan balasan di akhirat. Ada yang separuh-separuh, dunia dapat sikit, akhirat pun dapat juga. Tapi kena ingat, akhirat punya azab bukan sikit-sikit. Dekat dunia ni okey lagi. Contohnya macam anak derhaka. Anak derhaka ni Allah Ta'ala akan balas cash. Tengoklah, hari tu awak buat jahat kepada mak awak, hari tu juga Allah Ta'ala akan tarik rezeki, kan, pandangan ataupun manzar, kehormatan manusia pada kita tu Allah Ta'ala akan tarik. Orang akan pandang hina kepada dia dan sebagainya. Itu baru dunia. Dekat akhirat akan kena juga. Jadi sebab itulah bila Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang bala tentera Firaun dan juga Thamud, masing-masing ada kederhakaan kepada Nabi masing-masing. Kan? Yang ni derhaka kepada Nabi Musa, yang ni derhaka kepada Nabi Saleh alaihi salam. Tetapi Nabi ni
Mana-mana nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sentiasa berdoa kepada Allah dan mereka tidak pernah berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Dan memang orang-orang kafir sifatnya itu selalu mendustakan walaupun ada ketikanya mereka tahu kebenaran tu. Contoh paling mudah tuan-tuan, kita tengok Abu Jahal. Abu Jahal ni nama sebenarnya ialah Abu Hakam. Abu Hakam ni dalam bahasa Arab maknanya bapa kepada segala kebijaksanaan. Tapi Rasulullah tak panggil dia Abu Hakam, orang lain panggil Abu Hakam Al-Amru. Tapi Nabi panggil dia Abu Jahal. Tu yang melekat nama Abu Jahal yang kita kenal. Abu Jahal ni kalau translate maknanya bapa kepada kejahilan. Sebab jahil ni dalam istilah bahasa Arab maknanya dia sudah tahu benda tu tak betul, tapi dia pergi buat juga benda yang tak betul. Okey? Kalau orang yang tak tahu apa tapi dia belajar, lepas tu dia dah tahu dia tak buat, yang tu okey. Jahil ni maknanya dia dah tahu benda tu tak betul, tapi dia pergi buat juga benda yang tak betul. Contohnya kalau kita lihat dalam sirah, Abu Jahal, Abu Lahab adalah antara individu yang sebenarnya walaupun mereka benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka ni pernahlah mengintai. Mereka mengintai apa yang Nabi buat dekat rumah malam-malam. Nabi ni bila waktu malam-malam Nabi akan membaca wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang baru turun. Kan masa di Mekah lah kan. Jadi Nabi akan baca, Nabi akan perkuatkan ingatan dia. Jadi antara orang yang pernah mengintai, sekondeng malam-malam dengar Abu Jahal, Abu Lahab pergi dengar bacaan. Dan besoknya dia orang akan jumpa sama dia orang. Dia kata, "Semalam kau pergi dengar juga ke?" "Ya, aku pergi dengar juga." Pandangan kau macam mana?" "Pandangan aku dengar apa yang Nabi Muhammad sampaikan tak ada masalah." Sama mereka lah. Tapi bila dia pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka duk kata, "Oi, kami tak ikut agama kau ya Muhammad. Kan, macam mana pun kami akan pertahankan agama nenek moyang kami. Agama kau tak betul ya Rasulullah. Agama kami lagi betul. Agama kami agama kebenaran." Padahal kalau mereka sembang sama mereka duk kata betul yang Nabi sampaikan tu. Tapi kenapa mereka mengekalkan kejahilan tu? Sebab mereka, yang pertamanya antaranya mereka takut berlakunya rampasan kuasa. Sebab agama bukan simbol kepada untuk penyembahan semata-mata, tapi lambat laun akan membawa kepada rampasan kuasa. Itu pandangan Abu Jahal. Bukan pandangan Rasulullah. Pandangan Abu Jahal, pandangan Abu Lahab. Sebab itulah mereka tak nak Islam tu bertapak di Mekah. Bahkan Islam ni bila mana Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki, setiap hari semakin ramai penganut dia. Kan, itulah sifat orang-orang yang berdusta. Dia dah tahu dah kebenaran, tetapi dia masih lagi berusaha untuk melakukan pembohongan itu. Sehinggalah bila mana dia dihadapkan di padang mahsyar nanti, lidahnya tidak akan mampu untuk melakukan pembohongan lagi. Termasuk dia nak bohong pada amalan dia, tak boleh tuan-tuan. Sebab yang akan menjawab kita masa kita dekat padang mahsyar nanti ialah tangan kita akan bercakap. Okay, kaki kita akan bercakap. Pergi mana dengan kaki kita? Tangan kita, apa yang kita buat dengan tangan kita? Mencuri ke, buat jahat ke, pukul orang ke? Mulut boleh menipu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim" dalam surah Yasin. Pada hari itu kami akan kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan masa itulah tibalah masa tangan-tangan pula akan bercakap. Tangan ni akan cakap, "Wahai Allah, aku ambil rasuah. Wahai Allah, aku telah melakukan benda jahat. Wahai Allah, aku telah lempang orang pada tarikh sekian-sekian. Wahai Allah, aku telah membuat kezaliman dengan tangan aku ini. Aku telah merompak, aku telah macam-macam lah." Tangan akan cakap satu persatu daripada awal kita hidup punya kejahatan sampailah kesudah, sampai kita mati. Banyaklah. Kalau 5,000 kesalahan dia akan sebut. Waktu itulah memang tak boleh nak cakap apalah, sebab mulut terkunci. Dan lepas tangan selesai cakap, kaki pula akan cakap. Kaki buat benda jahat, ke mana kaki pergi? Tempat-tempat maksiat. Ke mana kaki pergi? Kaki ni duk pergi terajang orang. Kaki ni duk buat jahat orang, belasah orang dan sebagainya. Dia akan beritahu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah hari perhitungan di akhirat adalah hari yang kita tak mampu untuk, bukan tak mampu, memang tak boleh pun menipu. Sebab yang jawab bukan mulut. Kalau mulut dia akan cover. Sebenarnya bukan saya tampar dia, saya sebenarnya dia akan cakap bohong lah. Dia akan berdalih, dia akan pilih untuk berdalih. Itu kalau lidah kita. Tambah-tambah kalau orang tu pandai bercakap kan, lagilah dia pandai pusing ayat. Sebenarnya saya bukan nak pukul dia, saya sebenarnya nak, adalah ayat dia. Kan banyak orang-orang yang dia boleh berbohong dengan lidah dia. Tapi bila mana di akhirat maka akan menjawablah segala anggota tubuh badan, dan tak akan berlaku sedikit pun penipuan walaupun satu ayat. Allahu akbar. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-20, "Wallahu min waraihim muhit." Mereka adalah orang-orang kafir yang selalu mendustakan engkau ya Rasulullah, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehinggalah mereka tidak dapat melepaskan diri. Bila sampai kepada hari azab, mereka takkan dapat lepaskan diri. Atas dunia ni Allah bagi can. Ke mana mereka nak buat kejayaan apa yang mereka nak, semua benda.
Okey, jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau kita lihat kehidupan di atas dunia ni adil. Orang Islam buat apa sahaja dengan izin Allah akan berjaya. Orang kafir pun mereka usaha, mereka dapat juga benda-benda apa semua dan sebagainya. Tapi kena ingat, bukan maksudnya Allah mengizinkan mereka. Kan? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dia memberikan satu sifat yang kita sebut sebagai Ar-Rahman. Allah tu pemurah. Dia bagi semua. Tapi ingat, bila mana dekat azab di akhirat nanti tidak ada chance lagi dah. Tidak ada chance untuk mereka menjawab dengan penipuan, untuk mereka melepaskan diri dan sebagainya. Hadirin hadirat yang dikasihi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebentar tadi kita menyatakan daripada ayat yang ke-20, 21 dan juga ayat ke-22, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-20, wallahu min waraihim muhit. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu mengepung daripada belakang mereka sehinggalah mereka tidak dapat untuk melepaskan diri. Selepas kejahatan yang mereka lakukan, selepas perkara-perkara zalim yang mereka lakukan, sehinggalah pada akhirnya mereka tidak lagi diberikan dengan ruang pengampunan itu. Maka bila mana tiba hari di akhirat nanti, mereka tidak akan diberikan dengan sebarang pelepasan. Bahkan mereka tak akan berani untuk mengangkat muka pun, dengan disebabkan situasi pada waktu itu yang mereka tahu tidak akan memenangkan mereka, melainkan mereka akan kalah. Mereka akan bawa diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan serah diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kosong, satu bekal pun tak ada. Adapun yang berlaku pada orang-orang yang beriman pada waktu itu, muqaddimahnya telah pun diberikan. Daripada alam barzakh lagi diberikan kepada mereka, kan, keluasan di alam barzakh. Lepas tu bila mana di padang mahsyar, mereka merasa tenteram, seronok, seolah-olah mereka akan terima khabar gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza sangat dengan orang-orang musyrikin, yang mana bila mereka mati juga dalam keadaan musyrikin, mereka akan merasai satu azab, even walaupun sebelum azab tu nak berlaku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang didustakan oleh orang-orang musyrikin itu ialah Al-Quran. Yang mana Al-Quran yang mana disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Quran ni dia mengambil masa lah, kira-kira 23 tahun proses penurunannya. 13 tahun di Mekah Nabi berdakwah, dan 10 tahun di Madinah Nabi berdakwah, 23 tahun. 6,236 ayat Al-Quran itu turun dengan pelbagai kaedah. Ada waktu turun ketika pada Nabi SAW, ada waktu turun masa perang, ada waktu turun masa khutbah Nabi masa Hajatul Wada', ada waktu turun ketika mana Nabi SAW merasa lemah untuk berdakwah. Dan Quran itu sebenarnya dia menjadi petunjuk. Sebab itu dalam Quran surah Al-Baqarah dinyatakan hudan lil muttaqin. Quran ni adalah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab kalau dia cuba nak faham Quran, dia akan dapat jawapan apa sebenarnya Quran itu tuntut daripada kita. Tapi kalau kita setakat baca, kita tidak bertadabbur, kita tak menghayatinya, macam tu je lah sampai ke sudah. Sampai ke tua kita macam mana pun sekalipun, macam tu je lah yang kita faham tentang Quran. Tapi kalau kita tak mengambil peluang daripada Quran itu untuk kita ubah diri kita, maka setakat situ sahajalah kefahaman kita tentang Quran. Sedangkan dia adalah mukjizat. Mukjizat yang kekal, satu kitab, satu konteks kandungan yang kekal, dan dan telah pun berusia lebih daripada 1400 tahun. Cuba tuan-tuan cari, ada tak buku dalam dunia ni yang konten dia berkekalan sampai 200 tahun? Tak ada, 200 tahun pun tak ada. Kalau pengarang tu hidup 1000 tahun yang lalu, kalau dia buat satu buku, biasanya lepas 100 tahun, 200 tahun, power macam mana pun buku dia buat, orang tak baca dah. Tapi Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menjamin mukjizatnya, dia adalah mukjizat maknawi yang kekal dibaca sampailah ke hari kiamat. Allahu Akbar. Kan? Tak ada kitab-kitab yang lain, tuan-tuan carilah. Tapi Al-Quran itu relevan untuk dibaca, dan isi kandungannya tak ada satu pun yang bercanggah. Tidak ada sebarang pencanggahan sampailah kepada hari kiamat. Fi lauhim mahfuz. Dan Quran itu telah tersimpan pada asalnya, terjaga di tempatnya di lauh mahfuz, dan ia diturunkan sedikit demi sedikit kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran itu sebenarnya untuk orang-orang Islam, kita semualah. Bahkan dia menjadi syafaat bagi sesiapa yang membacanya. Bacalah Quran. Bacalah Quran. Walaupun kita mampu 2 hari, sehari 2 muka surat, sehari 3 muka surat, bacalah Quran. Dan belajarlah untuk sentiasa upgrade ilmu-ilmu kita pada Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat, pertolongan di akhirat nanti daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu lagi syafaat daripada Al-Quranul Karim yang kita baca hari-hari, insya-Allah.
Wallahu alam, sekadar situ yang kita sebut. Kesimpulan daripada surah Al-Buruj ini, ada pelbagai cerita yang disebutkan tentang Ashabul Ukhdud, tentang ganjaran bagi orang yang beriman, tentang balasan kepada orang-orang yang musyrikin, tentang bagaimana keadaan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bala-bala tentera yang pada zaman Nabi terdahulu yang pernah nak menentang nabi-nabi mereka, macam Nabi Musa. Firaun diturunkan kepadanya, kan? Diturunkan. Firaun tu adalah orang yang mana dia mempunyai kelompok tentera yang begitu ramai, dan orang di bawahnya begitu ramai, dan Nabi Musa dipertanggungjawabkan untuk menghadap dia. Adapun Nabi Soleh dipertanggungjawabkan untuk menghadap kepada kaum Samud. Dan macam-macam lagi lah kita lihat intipati yang bukan setakat sebenarnya ada pada surah Al-Buruj ni, tapi pada surah-surah yang lain. Kesemuanya untuk memberikan motivasi, kesemuanya untuk memberikan kepada kita kefahaman bahawasanya hidup dalam keadaan kita membawa nama agama Islam ni bukan benda yang mudah. Nabi-nabi terdahulu telah merasainya, bahkan ada yang mati kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita apatah lagi lah, Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kepada kita, dan kita hendaklah sentiasa bersabar, dan Allah Taala akan memberikan ganjaran kepada mereka yang mampu untuk bersabar dengan segala ujian dan juga perkara-perkara musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sama-sama kita mengambil tausiah daripada surah ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan saya mohon maaf. Akhir kata, segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akhiri majlis ilmu pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.